pemimpin, namun itulah hakikatnya. Pak Amit yang gigih menanam pokok hutan di tanahnya, walaupun sering diherdik dan dihina oleh orang-orang kampung, namun Pak Amit tidak berputus asa, malah sering dan kuat lagi berusaha mengusahakan tanahnya itu. Tanpa mempedulikan omongan orang-orang kampung, Pak Amit terus melakukan kerja-kerjanya dengan menanam pokok seperti pokok jati, teja dan juga sentang. Kegigihan Pak Amit itu menunjukkan bahawa dia seorang yang positif dan sangat kuat. Kampung kami pula bersepadan dengan sungai di satu bahagian dan bohong bertanah rang. Aku masih ingat dengan tulang 4 keratnya, Pak Amit membuat parit-parit yang menghala ke sungai. Ditebangnya tebas sebahagian belukar. Keratnya Pak Amit menegar tanah rang itu. Pak Amit mula pula menanam anak-anak pokok di situ. Orang kampung sudah mula mempersoalkan tanaman Pak Amit. Kata mereka, Pak Amit itu gila kerana menanam pokok-pokok hutan, bukannya tanaman buah-buahan yang mendatangkan hasil. Pak Amit kelihatan tidak kisah dengan kata-kata dan omongan orang kampung itu. Malah meneruskan kerjanya dengan mengusahakan sawah padi di tepi rumahnya. Pak Amit terus menanam pokok-pokok hutan di sawah padi tersebut. Sementara itu, Tok Nyam dan juga keluargaku tetap dengan cara tradisi, iaitu dengan menanam padi dan sedikit bercucuk tanam sayur-sayuran. Tanah bohong yang rang di sebahagian besar kawasan kami tiada siapa pun usahakan. Kata mereka, tanah itu tidak subur. Buat apa buang masa diusahakan? Setelah beberapa tahun, tanah bohor yang rang di kawasan Pak Mit kian menghijau dengan pokok-pokok hutan yang ditanam. Belukar yang sengaja tidak ditebas semakin tebal. Aku, anak-anak Pak Mit dan kanak-kanak lain di kampung terpencil ini mula bermain di bawah rendangan. Namun dilarang oleh ibu bapa kami kerana mereka percaya adanya harimau di dalam belukar tersebut. Pak Mit meneruskan kegiatannya seperti biasa. Kehidupan di kampung terpencil amatlah susah. Masih aku ingat ketika hendak ke sekolah, kami terpaksa berbasikal di atas jalan yang tidak mempunyai tar. Paling teruk, apabila musim tengkujuh, kena jalan kaki kerana batas sawah lecak. Untuk basuh membasuh, kami guna air sungai, air telaga dan air hujan yang ditakung. Pada waktu malam pula, kami menggunakan pelita dan gasolin sahaja. Namun, tidak pula kami ini dilupakan. Pembangunan luar bandar dilaksanakan di seluruh negara. Kampung kami tidak terkecuali. Patut pasukan juruukur menentukan kawasan mana yang hendak dijadikan jalan. Tok Nyam mula bertanya kepada Pak Mit tentang tanahnya. Kata Tok Nyam, adakah tanah Pak Mit itu akan diambil oleh kerajaan kerana tanah Pak Mit itu tiada nilai. Tapi hakikatnya Tok Nyam salah kerana tanah Pak Mit lebih bernilai daripada tanah ladang. Sangkaan orang kampung selama ini ternyata salah. Hakikatnya, faedah yang paling banyak didapat oleh Pak Mit. Hasil pokok hutan yang ditanam Pak Mit mendapat pampasan yang banyak hingga Pak Mit mampu membeli rumah yang sempurna dengan elektrik dan juga air untuk keluarganya. Pak Mit juga tidak lupa memberi sedekah kepada surau dengan mensedekahkan 50 helai sejadah kepada surau di kampungnya. Ketulusan Pak Mit itu menyebabkan dia memperoleh banyak manfaat dan faedah. Dan aku juga bernasib baik. Sekarang aku sedang belajar dalam tahun 1 bidang kegemaranku, yakni bidang zoologi. Itu pun menjadi tanda tanya kepada Tok Nyam yang sentiasa tidak puas dengan sesuatu yang difikirkan ganjil. Dan hari ini aku melihat kampungku cukup aman, maju dan bersepadu penduduknya. Tidak lagi kedengaran panggilan-panggilan menghina dalam kalangan masyarakatnya.
Yang ada ialah perpaduan. Berat hatiku hendak meninggalkan kampung halamanku apabila aku lulus nanti. Namun itulah hakikat.